Had no need to fight tonight. Three, two, one. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan kurikulum Reggio Emilia. Nama saya Nur Aina Syazwani binti Yusof, nombor matrik 4203002531, dan ahli kumpulan saya yang kedua ialah Neneng Hidayu binti Azmi 4203001571, dan yang ketiga ialah Tarani Manaven 4203003561D, dan Hemati anak perempuan Kumaran 4203003621D, dan terakhir sekali Nurul Syafika binti Rahmatullah 4203001521. Selamat sejahtera, saya Tarani Maniwan. Bahagian saya dalam pembentangan ini adalah tentang pengenalan Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia didirikan di sebuah bandar utama Itali setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tadika pertama dibuka di Reggio Emilia pada tahun 1963 dengan kerjasama pakar pendidikan Loris Malaguzzi. Mereka percaya bahawa kanak-kanak akan mendapat manfaat daripada cara belajar yang baru dan progresif. Bekerja dengan anggapan bahawa anak-anak mulai membentuk kepribadian yang unik pada tahun-tahun awal perkembangan masa kanak-kanak dan menyatakan idea dan minat mereka dengan pelbagai cara 100 language. Seterusnya, Reggio Emilia memperlakukan kanak-kanak sebagai kompetitif, ingin tahu, hayalan fokus dan bersemangat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Antara prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Reggio Emilia adalah yang pertama, pendidikan berpusatkan kanak-kanak, kedua, memerhatikan perkembangan kanak-kanak, ketiga, hubungannya dengan persekitaran sekitarnya. Mereka terbahagi kepada dua bahagian peranan persekitaran, guru dan peranan persekitaran fizikal. Reggio Emilia percaya bahawa kanak-kanak dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain dalam persekitaran pembelajaran yang aktif, termasuklah ibu bapa, pekerja dan rakan sebaya. Selamat sejahtera. Saya Hemati Kumaran. Saya di sini untuk menerangkan tentang objektif dan fokus utama kurikulum Reggio Emilia. Objektif utama Reggio Emilia adalah kanak-kanak sebagai pelajar yang berkebolehan dan harus melahirkan kanak-kanak yang cerdas mengikut model kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum ini dibina berdasarkan kepentingan kanak-kanak dan juga kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai keyakinan yang kuat bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk ibu bapa, kaki tangan dan rakan-rakan. Pendekatan Reggio Emilia mencipta keadaan pembelajaran yang memudahkan kanak-kanak untuk membina kekuatan berfikir sendiri. Prinsip-prinsip Reggio Emilia yang berpusat pada kanak-kanak adalah: pertama, kanak-kanak harus mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka. Yang kedua, kanak-kanak dapat belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak, mendengar. Yang keempat adalah kanak-kanak mempunyai hubungan yang rapat dengan kanak-kanak lain. Yang kelima, kanak-kanak harus mempunyai peluang untuk mengekspresikan diri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafika binti Rahmatullah, nombor matriks 4203001521. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak, Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial di Universiti Selangor. Baiklah, pada bahagian saya ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kekuatan bagi kurikulum Reggio Emilia ini. Seperti yang kita sedia maklum, kurikulum Reggio Emilia ini adalah dibina berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Jadi antara kekuatan bagi kurikulum ini adalah percaya bahawa kanak-kanak itu perlu meneroka sendiri sesuatu perkara itu bagi mempertingkatkan lagi atau mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap sesuatu perkara yang mereka takbir sendiri. Hal ini kerana kurikulum ini adalah berpusatkan kepada murid. Untuk kekuatan yang kedua adalah
kanak-kanak lebih bebas mengaplikasikan bakat, daya imajinasi dan kekreatifan mereka tanpa sebarang halangan dan persoalan. Seperti yang kita sedia maklum, setiap individu mempunyai daya imajinasi, kreatif dan bakatnya yang tersendiri. Dan kita perlulah menggunakan kaedah yang betul dalam mencukil bakat tersebut. Seperti kanak-kanak, mereka ini mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi dan kreatif sehingga mampu menghasilkan satu produk yang baru dan semula jadi. Bagi guru pula, mereka perlu menggalakkan penglibatan kanak-kanak supaya lebih aktif dalam penghasilan sesuatu projek. Itu sahaja antara kekuatan yang didapati dalam kurikulum Reggio Emilia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aina Syazwani binti Yusof. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kelemahan kurikulum Reggio Emilia. Kelemahan kurikulum Reggio Emilia yang pertama ialah peranan guru, di mana sebagai seorang pemerhati dan penyelidik yang mana kadang-kadang boleh berlaku permasalahan perkawalan kelas. Dan yang kedua ialah penggunaan kos yang tinggi. Hal ini menyebabkan mereka menggunakan bahan-bahan maujud untuk melaksanakan segala aktiviti pembelajaran. Ianya sudah tentu boleh mengeluarkan banyak kos yang tinggi kerana mereka lebih tertumpu kepada penghasilan projek. Apabila kanak-kanak makin bertambah, secara tidak langsung peningkatan kos akan berlaku. Penggunaan kos yang menjadi tertinggi kadang-kadang akan timbulkan kesukaran kepada pihak-pihak pengajar atau cikgu-cikgu untuk berteraskan kurikulum Reggio Emilia ini sekiranya tidak mampu untuk buat. Selain daripada itu, minat pelajar juga semuanya berbeza-beza ataupun berlainan juga menyebabkan pengajar atau guru-guru perlu menggunakan kepelbagaian dalam melaksanakan projek yang menyebabkan lagi peningkatan kos. Yang ketiga, kelemahan kurikulum Reggio Emilia ini menggunakan idea yang berlandaskan pengalaman kanak-kanak yang berinteraksi atau komunikasi dengan persekitaran di sekelilingnya. Hal ini disebabkan kerana kaedah kurikulum ini ingin kanak-kanak menjadi aktif dan termasuklah menjadi pandai dalam pemahaman dunia yang luas ini. Malahan sekolah ini tidak seperti macam sekolah lain, iaitu menghabiskan masa di dalam kelas, ataupun di dalam rumah hanya untuk menyelesaikan sesi pembelajaran. Tetapi sekolah ini yang berlandaskan kurikulum ini lebih menghabiskan masa di luar rumah supaya kanak-kanak belajar melalui persekitarannya untuk menjadi lebih faham dalam sesi pembelajaran. Sebagai contoh, mereka mengunjungi taman bunga, kebun sayur-sayuran dan sebagainya. Juga boleh merumuskan kaedah pembelajaran ini tidaklah sistematik dan tersusun dengan baik. Dan yang terakhir sekali ialah kelemahan Reggio Emilia ialah menyuruh kanak-kanak tersebut untuk menerokai sendiri supaya dapat menjawab soalan dan pertanyaan yang dalam fikiran mereka tersebut. Dalam kaedah ini, Reggio Emilia ingin seimbangkan perkembangan kanak-kanak dari segi intelektual, spiritual, fizikal, emosi dan sosial. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Neneng Hidayah binti Azmi. Nombor matrik 420-300-1571. Di sini saya akan membentangkan perbezaan kurikulum Reggio Emilia dan kurikulum Maria Montessori. Okey. Antaranya ialah kurikulum Reggio Emilia, pendekatan kanak-kanak dijangkakan aktif dan mempunyai sumber untuk menghasilkan perubahan dalam sistem yang mereka terlibat. Guru tidak memberikan jawapan kepada kanak-kanak tetapi membantu mereka meneroka dan menyelidik. Kanak-kanak meningkat kecekapannya kepada simbol yang mewakili idea dan perasaan menerusi 100 bahasa, hundreds of language iaitu ekspresif, komunikatif dan kognitif termasuk bahasa, gestur, lakaran, catatan, binaan, arca, wayang kulit, collage, pendawaian, main dramatika, muzik, tarian, boneka dan komputer. Manakala kurikulum Maria Montessori pula lebih mendedahkan kanak-kanak kepada persekitaran menyeronokkan dengan bantuan alat-alat autentik dan natural. Pendekatan kaedah pembelajaran mereka lebih kepada konsep kemahiran hidup. Seterusnya, kurikulum Reggio Emilia juga dapat dilihat lebih berkesan memandangkan kaedah pembelajarannya adalah atas dasar kepentingan kanak-kanak seperti minat dan imajinasi mereka. Ini dikuatkan lagi dengan penggunaan kemahiran yang lebih diperlukan dan didahulukan berbanding pencapaian dalam bidang akademik pada masa kini. Hal ini kerana kemahiran yang dibuat atas dasar minat akan utuh dan mampu bertahan dalam jangka masa yang lama berbanding pembelajaran yang menggunakan
ingatan kerana ianya boleh menyebabkan seseorang itu perlu merujuk semula info sesuatu itu sebelum terus diaplikasikan. Ini jauh beza sekali dengan kurikulum program asuhan dan didikan awal kanak-kanak Sweden yang hanya memberi penekanan kepada cara untuk berdikari sejak dari peringkat umur kanak-kanak. Kurikulum ini dilihat tidak memberikan keselesaan, kebebasan kerana kanak-kanak dalam meluaskan idea, bakat dan kemahiran mereka serta ianya juga kurang memberi penekanan tentang erti kehidupan yang sebenar.